Shalom saudara-saudari. Bertemu lagi kita di dalam program ROR TNI Malaysia. Pada hari ini saya sekali lagi akan membawakan satu lagi kisah yang dibawakan oleh Pastor Chris Oyakilome, iaitu Gaya Kehidupan Kerajaan. Ayat pembuka kita pada hari ini diambil daripada Kolosi 1 ayat 13 dan berkata, Dia telah membebaskan kita dari kuasa kegelapan dan telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang dikasihi. Saudara-saudari, apabila kamu dilahirkan semula, kamu telah dilahirkan ke dalam kerajaan anak Allah yang dikasihinya. Walaupun kamu kini hidup dan berjalan di hadirat-Nya, kamu masih perlu belajar cara untuk hidup di dalam kerajaan terang, dan kitab suci akan membantu kamu memahami perkara ini melalui kuasa Roh Kudus. Paulus menulis kepada Timotius dengan berkata, Tetapi sekiranya aku terlambat, maka dapatlah engkau mengetahui bagaimana kita harus hidup di dalam rumah Allah. 1 Timotius 3 ayat 15. Ini bermakna ada caranya untuk hidup di dalam rumah Allah. Christianity bukanlah satu cara hidup, tetapi ia mempunyai cara hidup. Dalam kerajaan ini ada bahasa percakapan, kita mempunyai protokol komunikasi kita yang tersendiri. Ada cara untuk hidup, kita berfikir secara berbeza. Inilah sesuatu yang iblis tidak mahu orang ramai tahu. Dia mahu mereka kekal berada dalam kegelapan. Saudara-saudari, Alkitab memberitahu kita dalam 1 Samuel tentang bagaimana orang Israel meminta seorang raja. Samuel memberikan Saulus kepada mereka untuk menjadi raja mereka, dan Israel terus menjadi sebuah kerajaan. Samuel tahu bahawa kerajaan tidak berfungsi seperti masyarakat yang lain, dan oleh itu Alkitab berkata, Dia menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. 1 Samuel 10 ayat 25. Dia memberitahu orang hak-hak kerajaan. Apakah maksudnya? Apabila kamu mempelajari beberapa terjemahan yang lain, kamu akan mendapati bahawa dia telah mengajar prinsip-prinsip hak-hak, keistimewaan, hukuman dan cara-cara hidup bagi sebuah kerajaan. Dia terpaksa menulis cara kerajaan berfungsi dan menyampaikannya kepada rakyat. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Dia telah datang untuk memberitakan kerajaan Allah, dan sekali-sekala dia menenangkan bagaimana kerajaan itu bekerja atau berfungsi. Selalunya dia berfirman, kerajaan syurga adalah seperti ini atau seperti itu. Dia memberitahu kita bagaimana caranya berfungsi. Dia mengajar tentang kepentingan kata-kata tentang doa dalam kerajaan. Dan oleh kerana sekarang kamu sudah berada di dalam kerajaan Tuhan, jangan hidup seperti mereka di dunia. Alkitab berkata, jagalah kamu saling berdusta, kerana kamu telah meninggalkan manusia lama seperti kelakuannya dan telah mempengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Dia yang menciptakannya. Kolosi 3 ayat 9 hingga 10. Ada sesuatu mentaliti yang berbeza dalam kerajaan, suatu cara hidup yang berbeza yang harus kamu amalkan.
Baiklah saudara-saudari, di sini ada pengakuan. Mari berkata bersama saya. Aku mempunyai kehidupan dan sifat Tuhan dalam diriku. Aku telah mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Aku diperbaharui dalam pengetahuan yang penuh mengikut imej dan rupa Tuhan. Aku berfikir dengan pemikiran yang cemerlang, dan aku hanya melihat gambaran kecemerlangan, kejayaan, kemenangan, dan kelimpahan. Maha mulia Tuhan. Haleluya. Di sini ada renungan tambahan untuk rujukan kita bersama. Yang pertama, 1 Timotius 3 ayat 14 hingga 15. Dan yang kedua, Kolose 3 ayat 1 hingga 2. Baiklah saudara-saudari, bertemu. Sampai sini saja kita bertemu. Kita akan semoga bertemu lagi. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.